Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita bincang balik influence line. Okey, tadi kita dah bincang influence line bagi reaction. Macam mana kita dapatkan influence line bagi reaction pada simply supported, katakanlah ada A dan B, dan kita dah tahu dah. Kita dah tunjukkan macam mana formula ni diterbitkan. So awak terus guna. Okey, A dan RB. Okey, seterusnya kita nak tengok influence line bagi certain point yang dia minta. Okey, katakanlah daripada A ke B, dia nak tengok influence line bagi shear atau bending sama ada pada 3 meter pertama, lepas tu 5 meter sebelah kiri ataupun 7 meter daripada A ke B. Okey, mana-mana point yang dia nak lah. Okey, so kita akan tengok. Katakanlah awak ambil soalan ni, kita bincang soalan ni pula. Okay, dia suruh cari draw the influence line at point C. Maksudnya dia nak cari influence line pada titik C ni. Titik C ni dia bagi daripada A ke C adalah 3 meter. Okay, panjang daripada A ke B adalah 10 meter. So maksudnya daripada A ke C 3 meter. Dia nak cut kat sini berapa influence line bagi shear force dan juga bending moment at point C. Okay, so macam mana kita nak lakarkan influence line dia. Okay, first sekali kita kena pecah kepada dua keratan. Okey, saya akan tunjukkan macam mana kita nak dapatkan influence line dia. Okey, katakanlah untuk shear dahulu, kita akan tengok. Okey, kalau kita ada beam macam ni, katakanlah ni beam kita, beam yang tadi itulah, RA dengan RB kat sini. Okey, dia nak titik C ni, dia nak dia punya shear dengan bending. So kita sebenarnya kita cut kat sini. Bila kita cut, kita akan tengok shear dia pecah kepada dua bahagian. Kita potong kan titik sini. Dia ada RA dekat sini dan juga RB. Okey, bila kita cut shear berlaku satu daya VC ke bawah dan satu lagi VC ke atas. Okey, gitu juga dengan moment. Moment pun berlaku kalau kita cut kat sini. Satu moment bergerak lawan jam dan satu arah ikut jam. Okey, terpulanglah kalau awak nak buat atas sebelah kiri pun boleh, bawah sebelah kanan pun boleh. Okey, yang moment pun sama. Arah dia ni cuma arah saja. Tapi bila kita cut shear tu dia ada dua pergerakan, satu ke bawah, satu ke atas, dan juga moment ke kiri dan juga moment ke kanan. Okey, so kita bagi kepada dua bahagian ni. Kerat daripada A ke C ataupun B ke C. Pilih mana satu saja. Okey, salah satu saja awak pilih untuk dapatkan influence line dia. Katakanlah saya pilih A. Okey, katakanlah kalau saya pilih A, so saya nak buat dia punya shear. So awak kena saya nak buat influence line bagi shear, saya tengok VC saja. VC dan juga RA. Moment jangan tengok sebab dia shear, daya Ricci. Okey, so kita akan buat influence line dia. Katakanlah ada satu unit. Okey, ada sebenarnya daya tu akan bergerak daripada A ke C. Okey, dia akan bergerak satu unit sebelum C, satu unit sebelum C ataupun satu unit selepas C. Apa yang berlaku? Okey, so kita akan tengok kalau dia bergerak daripada A ke C, macam mana gambar rajah dia. Kalau dia bergerak daripada C ke B, macam mana gambar rajah dia. Satu kita pecah kepada dua. Satu unit ni boleh bergerak sebelum C ataupun selepas C. Okey, so kita macam mana nak buat? Okey, kita pecah, kita buat dulu satu unit bergerak sebelum dari A ke C, sebelum sampai C. So jarak dia 0, X hingga C tu berapa meter dia? Jarak dia tadi 3 kan? 3. Soalan asal 3. So daripada X hingga 3 meter. Okay, so kita kena buat persamaan dia. Berapakah VC? Macam mana nak dapatkan VC? Kita rujuk daya pada paksi Y sama dengan 0. So tengok keratan ni saja. So dapatkan dia punya VC. VC sama dengan RA, daya tindak balas semua pada paksi Y ada RA positif ke atas dan juga satu unit. Satu unit ni dia bergerak ke bawah
Okay, so tolak 1 tolak VC. So, sama dengan kosong. So, berapakah VC? Okay, kita nak VC. Kita tahu RA tu tadi berapa? Okay, RA tolak 1. Kita dah tahu RA ni berapa kan? Guna formula yang kita dah bincang sebelum ni. RA berapa formula dia kalau tengok? RA 1 tolak X per L. Okay, so RA sahaja 1 tolak X per L. Okay, dalam kurungan. Tolak lagi 1. Okay, kita dah bagi tahu L ni adalah panjang asal. Panjang asal dia berapa? 10. Blur ke? Asal blur pula ni. Okay, panjang asal dia 10. So, kalau awak masukkan dekat sini, dia jadi 1 tolak X per 10 tolak 1. Okay, ringkaskan lagi. So, VC sama dengan 1 tolak 1. Tinggal negatif X per 10. Okay, boleh? Okay, kalau boleh kita pergi ke yang kedua. So, VC sama dengan X per 10. Okay, untuk formula 0x hingga 3. Okay, ini untuk jarak 0 hingga 3 saja. Selepas tu, awak tak boleh guna formula ni. Sebab apa? Satu unit bergerak selepas C, dia akan jadi lain. Okay, awak tengok Okay, selepas 0 hingga 3, jarak kita akan tengok ialah 3x hingga 10. Okay. Okay, jarak 3 hingga 10. Sinilah. Daripada 3 hingga 10 ni. Okay, so daripada 3 hingga 10, kita akan buat, kita akan tengok bahagian ni juga. Jangan tengok sebelah ni, sebab kita dah tengok ni kan. Okay, so kita akan buat jumlah daya pada paksi Y. Jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. Daya pada paksi Y kali ni adalah bila satu unit ni dah bergerak kat sini. So, awak akan tengok dia jadi macam ni je. RA dan VC. Satu unit kat sebelah kan? Tak ada. Dia ke sebelah sana. So, dia akan jadi RA tolak VC sahaja. Okay, RA tolak VC. So, kita nak VC. So, VC sama dengan RA. RA berapa? RA 1 tolak X per 10. So, VC awak sama dengan 1 tolak X per 10. Okay, ni formula dia. So, macam mana kita nak gunakan dalam tabel ni? Okay, kita akan tengoklah tabel ni. Okay, kita akan tengok 0, 3 hingga 10. Okay, kalau 0 hingga 3, kita akan guna formula ni. Okay, formula ni. Kenapa saya kata tadi? Sebab satu unit tu bergerak 0 hingga 3 ni, dia akan guna formula ni. Bila satu unit selepas 3, dia akan berubah formula. So, dia akan guna formula ni. Okay, so kita terbitkan dulu formula ni. Okay, so macam mana nak buat? So, 0 hingga 3, kita akan guna VC negatif X tolak 10. So, bila X sama dengan 0, berapa awak punya ni? Berapa awak punya VC? 0 kan? Okay. Bila X sama dengan 0, 0. Bila X sama dengan 2. Okay, katakanlah kita tengok kat sini. VC X sama dengan 0. VC sama dengan 0. Bila X sama dengan 1, VC sama dengan negatif 0.1. Bila X sama dengan 2, VC sama dengan negatif 0.2. Bila X sama dengan 3, VC awak negatif 0.3. Okay, so kita akan masukkan. Bila X dengan 0, 0. Bila X sama dengan 2 lah. Saya tak nak buat point banyak. Pening. 0.2 dapat negatif 0.2 kat sini. 0.2. Bila X sama dengan 3, kat sini adalah 0.3. So, level awak ambil pembaris, gariskan ni. So, ini adalah dia punya influence line bagi 0 hingga 3.
Okay, next ialah untuk 3 hingga 10. 3 hingga 10 tak boleh guna formula ni. Sebab apa? Satu unit tu formula yang kita terbitkan sebelum ni ialah satu unit bergerak 0 hingga 3 saja. Bila satu unit bergerak selepas tu, kita tak boleh guna formula ni lagi. Kita akan guna formula yang ni. Okay, kenapa? Sebab tu kita buat dua terbitan tadi. So, saya nak guna formula ni pun sama. Masukkan X sama dengan 3. Berapakah VC awak? Bila X sama dengan jarak dia 0 hingga 10 kan. Tak perlu ambil banyak-banyak poin. Kita ambil katakanlah 7. Berapakah VC? Dan X sama dengan 10. Berapakah VC? Okay. Kita nak tengok bentuk dia saja. Tak payahlah semua awak buat. Semua poin yang awak buat. Okay. Tak perlu. Okay. So X sama dengan 3. Berapakah VC? 1 tolak 3 per 10. Berapa? 0.7 0.7. Saya tak pakai kalkulator pun. Kira ni basic je. 1 tolak 7 per 10. Bila X sama dengan 7, masukkan dekat formula ni. 1 tolak 7 per 10 berapa? Berapakah? 0.3. Betul. Bila X sama dengan 10, berapakah VC? 1 tolak 10 per 10. 1 tolak 1. So, dia jadi 0. Okay, so kita masukkan kat sini. Bila X sama dengan 3, 3 ni kena guna dua kali sebab dia nak tengok jika X kurang daripada 3 dan jika X lebih besar daripada 3 pada reaching ni. So, dia akan satu poin lagi ialah 0.7. Okay. So 0.7 pada 3 dia beratas. Okay, 0.7. Bila X sama dengan 7, awak dapat berapa tadi? 0.3. Bila X sama dengan 10, awak dapat 0. Okay, so ambil pembaris, gariskan. Okay, pakai pembaris tau. Saya ni tak apa, saya nak tunjukkan lambat nanti. Okay. Nampak? So, inilah influence line bagi beam awak. Okay, nampak tak? Macam mana kita nak tahu betul ke tidak? Macam mana kita nak tahu betul ke tidak? Bagi shear, hasil tambah Ricci bahagian ni, okay, persilangan ni, 0.3 dengan 0.7 mesti sama dengan 1. Tak kisahlah bawah ni negatif. Tak kisah. Okay, bawah ni sebenarnya negatif. Ni pun negatif. Area negatif. Yang ini area positif. Tapi hasil tambah nilai ni 0.3, 0.7 mesti sama dengan 1. Okay, katakanlah awak ada beam nanti. Ricci tu kalau kita nak tengok betul atau tidak, betul atau salah, hasil tambah Ricci tu mesti sama dengan 1. Okay. Okay, bagus. Tapi sebenarnya ini adalah terbitan formula saja. Okay. Sebenarnya kita dah ringkaskan dah. Kita dah dapat formula. Untuk dapatkan Ricci shear ni, formula dia kalau kalau pada Ricci C tu dia mesti titik persilangan dia dekat sini. Okey, kalau katakanlah C pada 3, titik persilangan C. So untuk yang bawah ni dia adalah A, formula dia A per L. Bahagian atas ialah B per L, di mana dari jarak dari kiri ni kita ambil A. Jarak dia A, jarak dari kanan ke Ricci ialah B. So kalau awak kalau awak nak kira cepat, okey, kita terus guna formula ni saja. A per L dengan B per L. Okey, di mana A adalah 3, B awak adalah 7. So dekat sini awak terus guna formula ni. A per L. A per L 3. 3 bagi panjang asal 10. So 0.3. Terus dapat. Tak payah awak nak terbit ni. Okay, ini saya tunjukkan terbitan dia. Macam mana kita dapat formula ni. And then B per L ni adalah B panjang sini dari kiri ke kanan. Dari kanan ke Ricci ni 7. 7 bagi 10 0.7. Sama tak dengan ni? Sama kan? Okay, so lepas ni awak guna formula je. A per L dengan B per L dekat sini. Okay, ini saya cerita panjang-panjang tadi macam mana kita buat formula. Okay, nanti awak sambung degree, awak belajarlah. Okay, kalau degree level dia kena terbitkan formula. Okay, so awak kena belajar macam mana terbitan ni dapat
Tapi sebenarnya kita dah ada jalan ringkas. Jalan ringkas dia senang je. Awak buat rinci tu, titik perselangan tu, garis perselangan ni A per L bahagian bawah dan bahagian atas B per L. Dan bentuk bagi shear mesti macam ni. Mesti macam ni shear. Okey, nanti kita